Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Fatih acara majlis, pengurusi, imam-imam, agenda kuasa masjid, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 22 hari bulan 12 23 kita dapat bersama sekali lagi dalam majlis ilmu di masjid kita yang sudah comel, yang sudah naik lawa dia punya taraf dia ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati perjalanan hidup kita di dunia dan Allah terima kita di akhirat nanti sebagai hamba-Nya yang beriman, yang taat, yang layak untuk ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, perbincangan kita tajuk dianya daripada buku kita ni, ulasan pada kitab dia ni, nama dia Sunnahmu Amalanku. Maknanya kita nak beramal, kita nak amalan, kita nak ambil daripada mana? Ambil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu jalan yang terbaik. Kalau kita pergi ambil hak lain, mungkin tak jumpa lorong. Karena agama kita ni lalu daripada mana? Lalu daripada melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita panggil sunnah. Dia beza orang Melayu ni, dia antara sunnah dengan sunat. Beza tak? Kalau bersunat rasa lain pula. Nah, sini panggil sunat ke? Lain hal tu, jangan ada tambah ber. Kalau kata sunnah, apa dia sunnah? Tuan-tuan kena tanda lah. Lepas ni kita tanya, boleh jawab, ada hadiah. Kalau kata sunnah, apakah itu sunnah? Semua perkara yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan Nabi kita panggil sabda, ataupun perbuatan Nabi, amalan dia, ataupun takrir. Takrir ni hak Nabi iktiraf. Contohnya sahabat mari buat depan Nabi, Nabi setuju. Nabi tidak ingkar. Ataupun Nabi tahu orang buat, dia tak tegur. Itu dia panggil sunnah takririyah. Ataupun sifat kejadian Nabi, dia panggil khalqi. Allah Ta'ala cipta Nabi ni comel. Ataupun khuluq ni akhlak Nabi. Maknanya semua yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia panggil sunnah. Itu kita kena jelas itu. Yang kedua sunat. Mana kalau sunat ni lawan dia wajib. Maknanya perkara yang tak wajib kita buat. Kalau tak buat tak berdosa. Tapi kalau tak buat kita rugi. Itu kita nak. Maknanya biasa kita dengar ustaz-ustaz kita mengajar, perkara yang sunat itu buat boleh pahala, kalau tak buat itu kata hak biasa kata sekali. Kalau tak buat mana? Tak dosa. Lagi? Tak ada apa-apa. Ini tak apa, tak buat pun dah. Sudah semaya isya pakai kelik, kan orang tak salat pun nak. Tak ada apa-apa. Kita nak suruh nampak besar, nak kempen malam ni supaya tuan-tuan dan puan-puan nampak besar. Bila kita kata ini hak sunat, ini hak sunnah ataupun ini hak sunat, maknanya kita terasa kita nak kempen supaya kita rasa sayang nak tinggal. Tak, biar terasa gitu. Tak boleh tinggal ni. Ni hak Nabi ajar ni, kalau kita tinggal rugi. Ini kita panggil satu, biar kita nak suruh dalam jiwa kita ni rasa satu kerugian yang besar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berpesan, Nabi kata, mu kalau hidup lepas pada aku tidak ada, mu akan tengok fasayara ikhtilafan katsira, kamu akan tengok perbalahan yang banyak. Lepas tu Nabi tak senyap sekat tu ya. Tak.
maka dia berinya cara macam mana kita nak selesaikan masalah. Nabi kata fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir mahdiyyin ar-rasyidin min ba'di. Mau kena ikut sunnah aku, sunnah yang disambung oleh khalifah. Kita kenal kan khalifah rasyidin berapa orang? 4 orang. Nah, biasa kalau bulan Ramadan baru mudah ingat. Hak dia mau suka sekali bila bunyi Ali Abi Talib. Dia kata nak sudah dah terawih tu. Kalau hak duduk luar masuk tu. Budak-budak hak main jak dekat mari dah dia kata nak siap. Jadi khalifah ni Nabi kata mu ikut hak aku tinggal dan dia disambung oleh khalifah selepas daripada aku. Addu 'alaiha bin nawajiz, mu kena gigit sunnah aku ni dengan gigi geraham. Mana kita kena pegang sungguh. Jangan duduk kata sekali buat, sekali tak buat, buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Maka kita mengatakan itu satu kerugian bagi kita kalau dia sunat. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, maka para ulama contohnya dia bagi, dia kata sunat itu mustahab, maknanya benda elok kita buat, ataupun mandub, benda yang kalau kita buat boleh pahala, maka itu nama dia sunat belaka. Kita mengatakan alhamdulillah para jemaah sekalian, bila kita sebut perkara yang sunat, biar kita rasa manis, rasa nak buat selalu, rasa tak setinggal. Itu maksud dia. Apa kau contoh? Jadi anak buat contoh. Kalau kita ceramah saja tentang ta'rif sunnah lah, definisi sunnah, tu orang masuk dalam dewan kuliah lah gitu. Dewan kuliah universiti boleh gitu, sebab nak jawab soalan. Dewan kuliah kita masjid ni, kita bincang hak kita nak buat. InsyaAllah ana yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan mampu buat. Kita tak mari ajar hak pelik-pelik. Kalau ajar hak pelik tak jadi. Allah dia kata payuhlah hak ustaz tu ajar. Ada seorang ustaz ni, dia punya ruqyah dia yang ana setakat ana jumpa ni paling teruk sekali. Dia kata macam mana nak baca dia? Dia suruh orang baca setiap hari baca surah Baqarah tiup ke air mandi. Kata kalau suruh baca Qul Huwallah dia baca, suruh baca Baqarah pakai tak mari dah. Memang tak pergi sungguh dah. Dia bangga, dia kata tak mari tu mana sihat tu? Kata bukan sihat tu Syekh. Dia tak mari dia tak buat. Dia pasal dia ajar benda berat. Jadi kita ni jangan anggap hak Nabi ni berat tak. Tidak ada hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada sahabat kecuali mampu kita buat. Kecuali perkara yang dilarang kita buat, baru tak mampu. Dia panggil khususiyah. Dalam bahasa kitab sirah, amalan Nabi ataupun perbuatan Nabi ada yang berbentuk syariat umum, Nabi buat kita kena ikut. Ada dia panggil satu syariat khususiyah, dia panggil khasaisul Mustafa. Hak ni Nabi yang boleh buat, kita tak boleh buat. Contohnya Allah Ta'ala izinkan Nabi SAW berkahwin lebih daripada 4 orang. Jadi ramai duk begini kepala dia tu, hak 4 pun tak jadi-jadi. Kau ada hak jadi sini? Ada? Ada? Sekat 2 ya? 2 pun Allah jaga-jaga nak jumpa dah. Maknanya hak tu dia panggil tasyri'iyah. Kalau kita tengok ada orang ceramah, dia kahwin 9. Ada dalam YouTube ni, orang ni nikah 9 orang. Kaji tengok dah. Orang tanya awak ambil mana 9 orang? Dia kata dia ambil dalam Quran. Tengok dia baca Quran juga. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Allah kata mau kahwinlah perempuan itu 2. Dia panggil itu 2. Wa sulasa 3, dia campur. Wa ruba 4. 3, 2, 3, 4, 9. Ini orang panggil ajaran sesat. Baca Quran tafsir dengan ikut otak sendiri, jadi banyak lagi lah. Setengah hak golongi hak dia semaya dulu, lah ni tak semaya. Macam mana dalil tak semaya? Quran juga. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mu sembah Allah sehingga mu yakin. Lah ni aku yakin dah. Darjat yakin sudah naik, tak payah semaya. Itu semua tu simptom-simptom ajaran sesat. Maka kita mengatakan dalam sunnah Nabi SAW tidak ada perkara yang tak mampu kita buat kecuali kita yang tak nak buat. Baik, cuba bagi notan. Kita nak baca hal ni supaya tuan-tuan
boleh buat insya-Allah. Dan kalau boleh kita nak amalan kita sampai ke mati dah ni, insya-Allah taala amalan kita sampai ke mati. Muslimat berbagi kot. Dalam hadis, bagi dulu. Jadi ini di antara amalan yang kita mampu buat, sebab tuan-tuan kena tanda. Kita alhamdulillah, yang perbezaan di antara kita yang pertama, kita dengan orang yang bukan Islam. Kita orang Islam, kita kata kita selamat. Satu. Kemudian perbezaan yang kedua, di antara kita sama-sama orang Islam, ada orang Islam hak semaya sungguh, jaga solat dia betul-betul, dan ada orang Islam yang jaga solat celai-celuk. Sama ke tak sama? Tak sama. Alhamdulillah, tuan-tuan yang ada di masjid ni, hak mari solat jemaah sentiasa memakmurkan rumah Allah Ta'ala, masjid kita ni. Subuh pun ada, zuhur ada, malam pun ada. Sama kau dengan orang yang dengan azan tak mari? Sama? Tak sama. Maka di sini satu kaedah, tuan-tuan kena tulis kaedah ni, sebab inilah di antara motivasi besar yang kita nak ambil. Para ulama mengatakan bahawa yang membezakan di antara kita sama-sama ahli ibadat, yang membezakan di antara kita sama-sama ahli ibadat, iaitulah amalan sunat. Hak zahir lah. Yang batin itu kita masuk lepas ni, itu dalam masalah darajatul ikhlas. Darjat keikhlasan kita ni, makin tinggi kita ikhlas, makin tinggi kita punya darjat. Jadi yang membezakan di antara kita sama kita, iaitulah amalan sunat. Orang ni pergi masjid, si Muhammad dia pergi masjid, si Ahmad pergi masjid, dua-dua pergi masjid. Tak raja tinggal semaya jemaah. Kita kata alhamdulillah. Jauh itu dah. Moga mari masjid sama. Tapi hak seorang ni nak keluar dari rumah, siap. Siap dengan mandi, siap dengan wuduk. Duduk atas kereta, ke atas motor, duduk zikir, baca doa nak pergi masjid. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Siapa di masjid terus masuk dalam masjid, tahiyatul masjid dulu, moga orang tak azan lagi. Tak, kalau orang azan dah, kita solat apa? Kita mari masjid, orang dah azan, kita nak solat apa? Solat qabliyah. Mana kalau kita, dia dua. Kalau kita mari orang tak bel lagi, tak azan lagi, kita tak boleh solat qabliyah lagi, tak masuk waktu. Kita solat tahiyatul masjid. Mari orang dah azan, kita solat qabliyah. Jadi qabliyah ni yang ada dalam senarai kita ni, solat sunat qabliyah. Sudah solat sunat qabliyah, ada hak 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Ada 2, ada 4. Lepas maya, lepas solat sunat tak qomat lagi. Kita ada jadual ke? 10 minit, 15 minit dah. Dia baca Quran pula. Kok sore lagi turun daripada rumah, dia lagi sebatang atas motor. Ni tidak gelar dak ni. Contoh ya. Tak. Tidak hak mari masjid ni, masjid lain lah kita kata. Pos batal. Siapa-siapa tangga baru nak ambil wuduk. Orang bed dah. Sudah ambil wuduk, dia lagi dia buat siapa orang qamat. Tapi dia tak miss solat jemaah. Sama ke tak sama? Dengan B tadi sama tak sama? Itu yang dikatakan perbezaan kita sama-sama ahli ibadat ni apa dia? Perbezaan kita amalan sunat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita cuba ambil satu program yang saya namakan program ni Projek Mega Mampu Bilik. Sedap ke bunyi projek? Nah, kita kalau bunyi projek celak mata lalu. Oh, boleh projek dia tu. Tak kira lah. Bukan projek Mega ni tak kira kontraktor, tak kontraktor semua kita ni kontraktor belakang. Cuba tengok dalam kertas tu. Nama dia punya apa ni? Ibadat yang kita nak kempen ni, nama dia sendiri Projek Mega Mampu Bilik. Jadi kita boleh buat insya-Allah. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim,
daripada An-Nu'man bin Salim an Amr bin an Amr bin Aus radhiyallahu anhu menceritakan kepadaku, dia kata Ambasah bin Abi Sufyan daripada kakak dia Ummu Habibah. Tengok dalam hadis ni dia start dengan Ummu Habibah ya. Dia hadis tu ada dah ketah tuan-tuan. Ummu Habibah ni nama dia Ramlah. Tuan-tuan tanda. Ramlah ni isteri Nabi, anak kepada Abu Sufyan. Waktu dia kahwin dengan Nabi, Abu Sufyan tak masuk Islam lagi. Jadi ayah tu bapak mertua kafir. Tak ada masalah. Asalkan anak dia Islam tak apa. Jangan pula nikah dengan apa ni, ayah kafir, anak pun kafir juga tak boleh. Tapi minta maaf, ni orang tak panggil orang kafir dah. Dia panggil non muslim. Kalau kata kafir kasar. Dia kata kasar, ustaz tu panggil kafir. Tak boleh. Sampai kita hari ni kena ubah dah dia punya bahasa percakapan. Siapa dia tu? Non muslim. Siapa ada orang kata. Patut surah dalam Quran kul al kafiru, tak kena kata kul ya non muslim. Dalam Quran tak boleh ubah waktu kita bercakap dengan dia waktu kita bahasa, waktu kita nyatakan akidah itu tak masalah. Hak sahah tak bolehnya bila kita bercakap depan dalam majlis ramai-ramai. Tuan-tuan yang Islam, tuan-tuan yang non muslim, napa ilihkan sikit. Tuan-tuan hak Islam dan tuan-tuan hak kafir, hai berasa mengonjak juga apa gerak dia ni. Itu dia panggil bahasa percakapan. Tapi Quran jangan ubah. Lama esok gak tu email naik kuliah non muslim. Kata kira mana dia ni. Itu dia panggil salah. Allah ni orang sibuk dengan bahasa. Baiklah. Jadi waktu Nabi kahwin dengan Ummu Habibah Ramlah ni, ayah mertua dia Abu Sufyan belum lagi Islam. Sebab apa Nabi ambil dia? Dua sebab. Kerana yang pertamanya nak beri perlindungan kepada Ummu Habibah, supaya dia duduk di bawah jagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah Islam. Yang kedua nak jinakkan pak mertua. Dia mikir juga dah, kita duduk kelahi dengan Muhammad ni, natu kita tu. Kita kalau menatu baik dengan anak kita, lembut juga hati dah. Rasa kena nak marah-marah pun nampak dia baik dua tu. Jadi cuma dia tak ada cucu. Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam, anak dia semua mari daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sebab itulah Khadijah, kau lagi tajuk kita ni. Dengarlah juga ni. Menurut cerita Nabi dia buka tak boleh break tengah jalan, kita sudah. Tak ada pukul 10, pukul 12 malam ni. Mana bunyi terkanyak dah pengurusi bunyi pukul 12. Jadi bila Khadijah radhiyallahu anha, dia saja yang melahirkan anak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seorang lagi anak dia Ibrahim daripada Maryah Qibtiyah. Orang lain-lain tak ada. Aisyah tak ada anak. Walaupun orang gelar dia nama Ummu Abdillah, bukan anak dia tu, anak saudara dia. Itu baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 12 rak'atan fi yaumin wa lailatin." Siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. Berasa banyak ke sikit 12? Tak apa nak jawab Terawih berapa sini? Pandai pun berasa banyak tak tarawih. Dia terawih 8 je, malam ni 12 naik tarah ni. Penat Abu Anas dia mari lagi ni tak. Nak naik nak. Kita nak upgrade tuan-tuan ya, jangan nak bimbang. Terawih 8 daripada Isya sampai sudah. Hak ni kita bagi daripada subuh sampai ke Isya. Sikit sangat je tu kalau kita nak kira. Tak cukup 12. Mungkin lepas ni tuan kata tak cukup Abu Anas 12 ni. Kita nak lebih sikit lagi. Nak dia dengar dia tak? Lepas ni kalau minta lebih kita tambah sikit lagi. Dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dia jaga 12 rakaat sunat rawatib ini satu hari satu malam daripada subuh sampai ke Isya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Allah SWT akan bina bagi dia sebuah mahligai dalam syurga. Nak ke tak sih? Pasal itulah kita kata tajuk dia projek mega mampu milik. Mahligai ni bukannya rumah kecil-kecil, bukan buat pondok, buat mahligai ni besar lah. Rumah banglo kita hari ni pun berasa 4 kali naik, 4 kali semaya hajat melih kambing dah tak?
kenapa mak keluar kenduri kesyukuran macam ni? Allah tak sangkalah. Tak mikir rumah besar ni. Nah, ingat ke rumah kecil-kecil 4-5 bilik yang ni boleh 10 bilik ni. Tapi hak ni baitun fil jannah. Tuan-tuan bayangkan baitun fil jannah, rumah dalam syurga. Baik, mari kita pecah. Tengok dalam senarai, dalam kitab, dalam nota kita tu. Bilakah jadi 12 rakaat ni? Bila terjadi? Tuan-tuan tanda. 2 rakaat sebelum subuh. Maknanya bila masuk waktu subuh, dia panggil sunat fajar. 2 rakaat belum sembahyang subuh ni, lepas pada orang azan, sunat fajar atau sunat subuh? Nama dia sunat fajar atau sunat subuh? Tak, dia tanya confuse lah dia. Tahu dah. Tak, kalau tak tanya tak apa. Betul tak? Fajar ke subuh? Nak putus saya malam ni. Kalau dia kata subuh. Ni fajar. Adik-adik kembar lepas tu. Sama dia kita panggil sunat subuh, sunat sebelum bayar subuh ni, ataupun sunat fajar, dua-dua tu tak ada masalah lah. Yang pentingnya subuh pun nama dia, fajar nama dia. Kan bayar subuh ni 2 nama. Sama ada dipanggil sunat salat fajar atau salat subuh. Jadi 2 rakaat jangan tinggal ni. Bersama mana nak kelebihan? Tuan-tuan tengok kelebihan semaya sunat 2 rakaat sebelum subuh ni. Nabi kata khair raka'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar ini lebih baik daripada kamu milik dunia dengan isi kandungan. Lo ni jangan main tuan-tuan. Orang kaya-kaya tak main ribu-ribu ni, juta-juta saja. Ni mesti hujung tahun ni ramai orang pergi bayar zakat di majlis agama. Tak, majlis agama kan, dia ada pusat zakat. Tak mengamuk kita tengok. Muda-muda lagi orang. Sama ada laki-laki ke perempuan. Hak ni bayar zakat 1 juta. Hak ni bayar zakat 1 juta. Cuba Ustaz kira. Kalau 1 juta berapa aset dia? Nak boleh jadi, nak tubik 1 juta tu daripada 0.22.5% tu. Jadi berapa? Jadi banyak mana? Mana ahli matematik? Nak boleh ke zakat 1 juta? Berapa? Tokek ramah kasihnya kira dia. Dia kata kita pandai kira puk ya. Main juta-juta tak ada juga ni. Berapa? Dia kena ada 40 juta. 40 juta, 1 juta zakat. Maknanya kalau zakat dia 1 juta, dia punya ada duit dalam simpanan dia setahun 40 juta. Kecil ke besar? Kaya. Allah Ta'ala beri pada dia. Tapi Nabi kata apa? Raka'atayil fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat lebih baik pada waktu lagi. Patut tak payah pergi kerja tak? Pergi kerja juga. Hak ni pahala, hak tu harta. Tak sama. Jadi kita jangan beza. Nanti kita sebut nanti solat sunat sama dengan haji. Nama esok pergi jabat tabah haji tak jadi pergi Mekah. Dah tahu dia nak naik harga tak? Tabah haji kata akan naik harga. Dalam surat khabar kata. Tapi setakat ni belum elan lagi. Kita agak kalau naik pun jangan banyak lah. Siap orang nak pergi haji. InsyaAllah. 2 rakaat. Hari ni dia kau tak ada maya tadi 2 rakaat. Dia. InsyaAllah dia belakang ni. Kita tahu dia mau bukan tak dia tak sejawab. Setengah orang ni kalau tanya bab semaya kau bab apa ni sedekah kau bab baca Quran dia tak jawab. Poci berapa juzuk hari ni baca Quran? Tak ada gitu ya. Pasal dia takut riak. Kita ni kalau kita royak korang, bagi tahu pada orang ibadat kita takut riak, mari. Banyak ibadat aku hari nak banding orang lain. Nah, cuma ada juga kebimbangannya. Kita bimbang takut dia tak jawab tu memang tak ada sungguh. Agak-agak ahli kita ni banyak hak tu ke banyak hak tu? Banyak ada. Banyak hak takut riak ke banyak hak tak nak jawab? InsyaAllah lepas ni tak saya dengar tu. Orang tanya boleh jawab. Projek mega cukup hari ni? Cukup. Baru sedap bunyi. Tak. Kalau salahnya mereka mari ambil nyawa malam ni pun kita rasa ada bekalan insya-Allah. Itulah kata di para ulama di antara tanda-tanda orang ingat ke Tuhan, tanda-tanda orang takut kepada mati, orang yang buat persiapan. Lo ni kalau takut kalau tanya bab mati, takutlah kau? Takut. Dajjal takut? Oh takut Dajjal tak? Lepas tu
Nabi kata hafal 10 awal surah Kahfi, apa tak apa? Hari ni hari Jumaat, baca Kahfi pun tak ada tadi. Nak kata mana? Lagu mana takut? Baik. Takut lagi poin kita beri sekali dulu, kita sudah 12 dulu. Nah, lepas tu baru kita ulah. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Kita boleh buat 2 rakaat, 2 rakaat. Mana kita buat 2 rakaat, lepas tu kita bagi salam 2 rakaat. Tapi kalau kita mari lewat, lambat mari. Kita mari orang nak qomat dah. Ada ke tanda tu di jam kita tu tak ada. 3 minit lagi. Kalau kita buat 2 rakaat, kita nak mula takbir yang kedua orang qomat. Tuan-tuan boleh terus 4 rakaat. Boleh mayah lalu 4 rakaat. Mana kalau kita duduk rakaat yang keempat dah orang qomat, boleh sudah. Tapi kalau baru nak mula tak ada. Kita mula takbir orang qomat, kena beri Nah, itu berbeza. Jadi kita terus 4 rakaat. 2. Berapa dah? 6. 2 rakaat selepas zuhur. 8. 2 rakaat lepas asar. Tulis dah? Mana kak? Dengar kau Ustaz Alak marah ni. Mari duk menyesak ke sini. Kita terima kasih lah. Bila bunyi hu tu, maknanya tak ada lah tu. Tu bagus. Ada tempat kita mengajar. Pasal dia ni tulis. Kata ni buat tak ngaji dah ni. Jadi nampaknya Alhamdulillah. Hasil tarbiyah masjid kita ni, orang tahu lepas asar tak ada solat sunat. Jangan. Ada hak baru balik. 2-3 bulan dia pergi, ilai klik, mayal lepas asar. Dia kata kuat mentah kau baru belajar semaya sunat kat lepas asar. Dia gini, biasanya orang yang semaya lepas asar ni atau lepas subuh, dia bukan semaya sunat tu, dia qadha sebelum. Macam contoh dia mari subuh tadi tak ada nak semaya. Siapa-siapa orang qomat dah. Bila orang qomat kita tak boleh semaya sunat. Kita kena semaya sekali dengan imam. Jadi lepas solat dia qadha hak qabliyah. Itu dibenarkan. Cuma oleh kerana tidak jadi budaya dalam masyarakat kita, teballah semaya, nyegagi ada orang pakcah. Lalu ni ambil gambar lalu tak? Allah. Lebak apa mau lihat dia tu Nah, cakap dia balik 2-3 bulan klik ni 3. Tiba-tiba semaya sunat lepas subuh. Dia bukan semaya ba'diyah subuh. Dia semaya qabliyah subuh qadaan. Itu dibenarkan. Jadi kita lepas asar tak ada, kita pindah ke lepas maghrib 2, kita pindah ke selepas isya 2. Jadi berapa? 12 rakaat. Tuan-tuan dan puan-puan, setakat kemarin sampai hari ni ataupun pagi tadi sampai lalu ni, cukup ke 12 dengan lepas isya apa ni? Cukup? Kalau cukup, falihmadillah. Kalau tak cukup, tuan-tuan janji malam ni, kata insya-Allah kita akan jaga projek mega ni sampai kita mati, biiznillah ya Allah. Alhamdulillah ramai dah. Kau anak duduk kempen, ustaz lain pun kempen, bukan kita saja. Bila jumpa pula, dia kata ustaz, projek mega tak pernah miss. Allahu Akbar. 30 hari kita boleh 30 mahliga dalam syurga. Kalau termiss sekali 2 uzur, masyaqqah tak, kita pergi travel ke, kita jamak jadi tak ada nak semaya. Ataupun duduk di pejabat tak ada. Jadi adalah sehari 2 kita kata alhamdulillah. Kalau kata 5 hari 5 buah rumah sebulan tak terlepas, kecil lagi. Tapi takut banyak rumah sangat terlepas ni kita rugi besar. Jadi kita tengok apa kata rawi hadis. Ni kita nak tengok bagaimana sikap ulama hadis bila dia dengar hadis daripada Nabi SAW. Apa sikap dia? Kata di Ummu Habibah, ni Ummu Habibah Ramlah ni dia dengar dari Nabi SAW. Sebab suami dia dengar daripada mulut Nabi SAW. Dia kata, fama taraktuhunna munzu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tak pernah aku tinggal semenjak aku dengar dari Nabi. Ummu Habibah kata, aku tak pernah tinggal semenjak aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pada aku hadis. Jangan ada juga orang tanya. Kadang-kadang muslimat kita ni dia confused. Tak okeylah dia boleh semaya sokmo. Sedap juga ayat dia tu. Orang yang jaga solat ni, solat qabliyah ba'diyah ni, waktu dia tak uzur. Tiba-tiba muslimat kita ni mari uzur 10 hari, seminggu, sebulan adalah 7 hari, 10 hari.
Dalam fiqh Syafi'i kata tak lebih dari 15 hari ya, paling banyak maksimal. Itulah waktu bonus. Maknanya kalau kita jaga semasa kita sehat, semasa tidak ada uzur, tak ada haid, dia jaga sungguh-sungguh, bila mari haid, kita kata Allah Taala bagi awak rehat, pahala penuh. Kita panggil pahala pencen. Orang panggil pahala pencen. Tak sedut susah hati waktu tu bagi pencen ni. Kita orang tak ada pencen ni, jangan ambil pencen. Ni ambil pencen juga laki-laki pun. Orang tak semaya sunat hari ni, banyak buah rumah dah boleh. Lepas tu beri kau orang lain lah pula. Jadi kau dia punya hujah lagu tu, dia panggil tidak mantap hujah lagu tu. Hujahnya tidak betul. Baiklah, tuan-tuan, ada kata di Ambasah ni adik pada Ummah Abah. Dia kata tak pernah aku tinggal sejak aku dengar daripada kakak aku. Amr bin Aus kata tak pernah aku tinggal sejak aku dengar daripada Ambasah. Nu'man bin Salim kata tak pernah aku tinggal sejak aku dengar daripada Amru. Tuan-tuan kata juga, insya-Allah kita tidak akan tinggal lagi setelah kita dengar hadis ini daripada Abu Anas. Boleh? Insya-Allah. Jangan tinggal. Ramai orang yang bila dia dengar, dia semangat, Allahu Akbar. Dia kata, "Lo ni lekak molek ustaz." Kita lalu waktu Zuhur contohnya, nak pergi mana-mana tempat. Bila dengar orang azan, jumpa masjid, berhenti lalu. Takut tak ada 4 rakaat bila Zuhur. Tengok. Bila kita dapat sunat qabliyah, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dapat satu lagi sunnah besar, takbiratul ihram bersama dengan imam. Besar ke kecil? Tengok. Dalam hadis yang diriwayat, siapa dia boleh solat 40 hari, tak lepas daripada takbiratul ihram bersama imam, orang ni akan lepas daripada bara'atun minan nifaq. Allah Taala lepas hati daripada sifat munafik, dan dia lepas daripada api neraka. Dia kata bukan 40 waktu. 40 waktu tu hadis di Madinah. Waktu kayak orang pergi Madinah dulu, suatu masa dulu, belum Covid dulu, mesti kena ada 40 waktu di Masjid Nabi. Betul tak? Siapa dia pergi haji belum Covid? Kira. Pergi haji belum Covid ada? Berapa hari duduk Madinah? Kau tak ingat bila hari dah. Covid punya pasal ni, na'udzubillah ni, kita berdoa banyak-banyak supaya Covid hak mari ni lemah dah, dia tak ngacau ya. Tak sih dah kita tutup masjid ni. Kau pasal suka? Setengah-setengah orang ni macam nak suruh tutup pula ya. Masjid buka dia tak mari. Dah. Allah, ana mula-mula buka masjid tahun 2020 deh. Hak masjid kita buka lepas kurus sebentar kan. Kita mesyuarat. Kita pasal kemah tangga deh. Dia kata, "Buat apa ustaz? Takutnya penuh pagi esok ni. Moga lama tak mari ni." Buka-buka masjid. Muka tulah juga hak mari. Hak tak mari, tak mari juga ni. Allahul musta'an. Kita minta perlindungan Allah Taala daripada Allah tinggalkan kita tanpa bimbingan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik. Jadi tuan-tuan akan tanya lagi soalan. Tak sebut tadi lepas berluasa. Betul tak? Berluasa dia tak masuk dalam pakej 12 ni, tapi dia satu lagi hadis. Nabi kata, "Rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an." Allah Taala bagi rahmat kepada mana-mana orang yang solat sebelum asar 4 rakaat. Dia kata dia berluasa ni. Kena bagi sempat. Maknanya kena bagi awal juga. Tu ya puncanya. Siapa dia baru ni cerita? Tok Bila kena tumbuk. Anak kata cerita betul ni. Cerita sungguh dia tu Ustaz. Saya cerita ni nak suruh Ustaz cerita kau orang. Orang ni dia jaga. Inilah qabliyah ni. Zuhur mesti 4 rakaat. Berluasa 4 rakaat. Lepas tu Tok Imam dengan Tok Bilanya sibuk hari tu nak pergi mana tahu. Dia qomat belum, sebelum jadin dia tu qomat. Maknanya sepatut 10 minit, 5 minit je qomat dah. Dia tak ada nak sembahyang sunat, dia tunggu pintu. Tok Bila keluar lepas maya, dia pergi tumbuk. Lorak nak pergi mana dia kata, "Aku tak ada sembahyang sunat hari ni." Tuan-tuan jangan tumbuk Tok Bila. Kalau tak sempat kita boleh qada lepas pada tu. Ya, ni cerita berlaku dah ni. Kita tak kira lah kata nak jaga sunnah siapa tumbuk orang dah pula dah. Macam-macam ini dia panggil hulu. Jangan main-main. Macam-macam kan. Kalau nak jaga sunnah tumbuk orang. Tumbuk orang itu sunnah ke mana? Cakap yang kata Bila dah. Esok jangan buat lagi ni. Saya hari ni miss 2 rakaat ni. Satu projek kalau boleh rumah pun tak ikut atak ni. Tak ikut sebuah ataupun kalau boleh kurang bilik ke tak. Daripada 12 bilik jadi 10. Pasal tak cukup rakaat kita kata.
Jadi tak jangan siapa tumbuk-tumbuk. Adapun sebelum Isya, sebelum Maghrib dia panggil ghair muakkad. Yang tidak muakkad elok kita buat, jangan kata tak buat. Ada setengah masjid dia tak buat. Dia kata dia tak limak kita awal-awal lagi. Dia kata ustaz, bila kita nak ceramah masjid dia kata masjid kita ni lepas azan Maghrib kita terus qomat. Kita tak ambil qabliyah Maghrib sebab tidak muakkad. Ana kata terpulanglah kepada masing-masing. Tapi beri peluanglah kepada orang yang nak solat. 2 rakaat ni bukannya lama, dalam 3 minit je. Taklah menjejaskan suasana. Nah, 2 rakaat ni sekejap ya 3 minit. Bagi peluang. Tuan-tuan tahu besar mana nilainya 2 rakaat solat? Besar mana nilai 2 rakaat solat? Tadi belum subuh tadi, tahu dah tak? Dunia wa ma fiha. Satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia lalu dengan para sahabat dia dekat kubur. Kubur baru kubur jenazah. Nabi tanya, qabru man hadha? Kubur siapa ni? Sahabat bagi tahu, sahibuna. Dia sebutlah nama dia yang dikenali. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, dia nak apa? Sahabatmu ni, dia nak apa sekarang? Duduk dalam kubur ni, dia nak apa? Agak-agaknya kita orang panggil buat andaian, jawab bagi pihak orang dalam kubur. Agak-agaknya orang baru tanya dalam kubur ni, dia nak apa ya? Bini dia mari tunggu. Anak dia mari tabur bunga. Kau apa dia nak? Nabi bagi tahu sallallahu alaihi wasallam, rak'atan khafifatan. 2 rakaat. Semaya sunat hak ringkas, mana pun tidak panjang-panjang pun semaya. Cukup dengan apa ni? Fatihah dengan kuliah ya. Fatihah dengan qul Allah. 2 rakaat ni sangat disukai oleh si mati ni daripada dunia yang kamu milik sekarang. Maknanya nilai 2 rakaat salat, nilai 2 rakaat salat bagi orang ada dalam kubur yang dia sudah tahu betapa nilainya solat itu, maka dia tahu betapa mahalnya solat. Jadi kita ambil tuan-tuan, jangan duduk malas. Jadi kita kata alhamdulillah, projek hadis ni dalam Muslim, projek mega yang begitu besar. Cuma anda nak suruh cukup lagi sebab nampak tuan-tuan tak cukup 12 rakaat. Kau cukup dah? Cukup. Tak apa nak jawab dia kata. Takut kerja. Dah. Tengok di kertas tu. Solat nombor 2. Satu lagi dia panggil salatul awabin. Apa dia salatul awabin? Solat orang baik-baik. Solat awabin ni mana orang yang banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Solat apa salatul awabin? Saya tahu biasanya kalau kata salatul awabin, solat lepas maghrib. Betul? Tak, lepas mayat lepas maghrib. Sadi baru ada orang hantar video. Dia kata siapa dia semayang lepas maghrib ni, pahala dia lebih pada 12 tahun. 12 tahun ke berapa? Ustaz kita apa bagi pelik-pelik gini. Nah, 12 tahun kata hadis tu. Hadis tak sahih. Hak sahihnya Nabi kata salatul awabin. Tengok di sini. Salatul awabin, solat orang-orang yang kembali kepada Allah Taala banyak, iaitu hina tarmadul fisal, ketika anak uta panah dia bangun. Pukul berapa bangun anak uta? Payah minta cerita tak bayar uta sini. Kalau anak lembu tidur dalam kandang pukul apa dia bangun? Jadi anak uta ni biasa uta dia pada pasir. Dalam pukul 9 panah tu, dia bangun masa tu. Maknanya solat duha yang afdalnya, yang terbaik kita solat bila? Kita solat ketika panahnya unta, anak unta panas, maknanya waktu pukul 9, pukul 10. Solat ni besar ke tak besar cabaran nak solat duha masa ni? Besar ke tidak? Besar ke besar? Orang yang pergi ke laut duduk atas buk. Tak. Nak maya atas buk dia kecil. Kalau kapal besar tak apalah, boleh tahan solat. Ni perahu kolek ke dia panggil apa? Hak dia duduk ngai tepi patah tu. Boleh maya atas tu. Balik. Tak. Maya boleh duduk boleh. Maknanya cabaran dah tu. Orang yang duduk pasang tak dia nak semaya juga. Orang yang duduk pejabat tak kena nak akak tengah duduk kerja akak lebar. Rehat 5 minit solat duha boleh. Marah orang demo ni nak semaya jadi tok oli duduk masjid ni mari apa duduk surat duduk bayar pejabat kan.
Maka Nabi kata salatul awabin. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita solat duha walaupun 2 rakaat. Kita kena jaga juga. Boleh ke tak boleh? Oh, dia kata, Ustaz, saya ni kalau pergi jabat tak sempat dah nak solat duha. Jadi solat duha seawal mungkin yang kita boleh solat, iaitulah selepas naik matahari. Tengok di kertas tu. Selepas naik matahari, ana belajar kira-kira dengan ahli falak, dan kebetulan pula mufti wilayah kita Dr. Zul masa dia tu, dia keluar kenyataan dia, solat selepas naik matahari ini iaitulah sekitar 12 hingga 15 minit. Dia tak boleh pukul tetap. Pukul 7 tak boleh. Sebab berbeza, okay? Waktu dulu ni musim sejuk ni panggil ni. Musim hujan ni lambat naik matahari. Pukul berapa naik matahari tu? Ada tengok di 7.15. 7.12 campur dengan 15 jadi berapa? 27 minit. Jadi 7.27 baru kita boleh solat duha yang pertama. Itu solat paling awal sekali. Dia kena tengok tu, tengok takwim, syuruk duduk mana, syuruk. Lepas pada syuruk tambah 15 minit. Jadi ada satu hadis ni ada perbincangan lah, ada sudut sanad dia. Nabi SAW sebut, siapa dia solat subuh berjamaah. Solat subuh berjamaah, kemudian dia tunggu di masjid, jangan keluar. Ini masjid kita ni ramai hak tarah RTM dah. Ayuh kita ni RTM dah ni. RTM. Kau tak aja kerja TV. Ramai RTM nampak pesen. Nampak putih-putih belakang tak RTM tu. Orang hak tak kerja lah, dia panggil rehat tunggu mati tu. Tu RTM tidak kerja radio. Kerja radio dak tu kita tak kacau tu. Ni buat RTM saja di sana tu dak. Kita hak RTM ni anak kecil pun tak ada dah nak atas sekolah. Jangan keluar daripada masjid lepas solat subuh, kita duduk zikir. Kalau ada orang kuliah kita dengar. Ada orang kuliah kita baca boleh sejuzuk, naik matahari 15 minit lepas pada syuruk, kita pun semaya tengok kertas kata apa. Siapa dia solat sunat 2 rakaat akan mendapat pahala seperti haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. 3 kali ulang haji dengan umrah. Nak ke tak sih? Tak tahu, nak ke tak? Tengok orang esok. Apa orang ada, ya ada. Muslimat tanya pula tu. Dia kata, saya maya di rumah Ustaz. Tak jadi. Kalau maya di rumah, pakak boleh belakang sambil-sambil minum teh. Tak. Dia nak salatul jamaah. Man salla salatul ghada fi jama'atin, siapa dia solat subuh berjamaah mana di masjid. Kemudian dia tunggu sampai naik matahari, lepas tu dia semaya. Solat apa yang mula-mula sekali tu? Solat ke boleh panggil? Dia khilaf situ. Ada setengah kitab kata isyraq. Ada setengah kitab kata semaya duha. Maknanya kalau kita nak pergi pejabat ni, nak pergi ke laut, nak pergi kerja ni, maya duha selalu tak apa. Sebab kalau duduk pejabat tak ada dah. Lebih-lebih pejabat kita tak sesuai dengan duduk dalam kebun, kau duduk dalam kedai ikan, kau takkan nak maya sunat situ. Jadi kita semaya lalu sini, kita kata kita dapat pahala duha, cuma duha di awal waktu. Duha afdalnya mana? Tengah-tengah hari yang panas tu, itu paling afdal. Sebab di situlah cabaran yang paling besar. Jadi para jemaah sekalian, 2 solat sunat yang Nabi namakan dia. Satu, Nabi kita bila sahabat tanya, ya Rasulullah, solat manakah yang paling afdal, solat sunat? Nabi kata, salatun fi jawfil lail, solat tengah malam. Orang panggil solat apa tu? Wa minal laili fatahajjat, itu nama dia solat tahajud. Solat tahajud pada waktu malam. Satu lagi solatul awabin, solat duha. Sebab 2 solat ni cabaran dia besar. Waktu malam orang tidur, bukan senang nak bangun ni. Kalau musim hujan ni pula, Allahu Akbar. Bangun subuh dah. Kita baru tarik kain selimut subuh dah. Salatul awabin, solat duha pagi pula cabaran dia dengan apa? Dengan kerja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada kesempatan
kita tak pergi kerja dah ni, ambillah kesempatan kita duduk di sini. Mudah-mudahan Allah SWT beri kepada kita yang terbaik, kita berbekal. Maka saya senaraikan di sini para jemaah sekalian, 17 rakaat solat sunat ni semuanya muakkad, iaitulah apa dia? Solat 2 rakaat yang qabliyah ba'diyah tadi, 2 rakaat duha 14, 3 rakaat witir, jadi berapa? 17 rakaat. Boleh ke tak boleh kita jaga 17? Kalau kita boleh tambah lagi bonus, qabliyah belum asar, qabliyah belum maghrib, qabliyah belum isya. Dan ada lagi hadis lain pula, kalau kita boleh pak juga sebelum lepas zuhur, baik. Pasal itulah dalam hadis Nabi kata siapa dia jaga 4 sebelum zuhur dan 4 lepas zuhur, orang ini tidak disentuh oleh api neraka. Jadi ada hadis lain dia kena pasang sekali. Maka kita mengatakan para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, kalau kita boleh jaga 17 rakaat ni, ataupun kita tambah lagi dengan 6 lagi tadi, 20 lebih, maka kita mengatakan insya-Allah, kalau orang cari di mana ke wali zaman kita ni, kita kata orang itulah wali zaman kita. Mana celek mata punya wali. Bahasa pelik ke? Wali dah 17. Kita ni kadang-kadang persepsi masyarakat Melayu ni, kalau kata wali dok, kena baju cari, rambut tak gosok, goseng, tu wali tu. Tu dia panggil wali majzub tu, jenis otak mandi tu. Mana ada? Orang yang paling besar sekali wali dalam dunia ni siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni comel, Nabi kita bersih, rambut dia panjang sampai sini. Tak? Ada kitab. Kita baru ya daurah kitab ni, nama dia Tahzibus Sirah. Comel kita ni. Dalam kitab ni dia ringkas, tapi dia cerita rambut Nabi, nama-nama sahabat Nabi, nama kenderaan dia apa, nama unta dia, nama dongki dia apa, ada nama Dul, nama dongki. Main-main. Ni buku ni insya-Allah kita tinggal sini, nanti ustaz kita baca. Kita suruh dia lah, kita nak klik dah. Ya. Boleh baca, ringkas. Dan dia ada sejarah. Dan daripada tahun 1 hijrah Nabi kita buat apa, tahun 2 dia buat apa, kita kata masya-Allah, subhanallah. Jadi bila kita dengar hak sunnah Nabi, tuan-tuan dan puan kita akan terasa satu nikmat yang besar, iaitulah kita boleh beramal dengan apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ni kalau orang pergi Madinah, travel haji bawa pergi cari telaga hak Nabi. Nabi tak suruh pergi cari telaga, apa suruh? Mu mari Madinah kena cari telaga. Oh, dia kata ustaz jangan cakap gitu. Dalam buku ustaz ada tulis tu. Cerita telaga lah, cerita kita tulis tu bahas sejarah. Tak? Telaga nama di Madinah, mana tempat Nabi pergi minum air, mana Nabi tempat Nabi kita jumpa dengan para sahabat. Itu sejarah. Tapi tak semesti kita kena pergi cari. Hak Nabi suruh carinya, alaikum bi sunnati. Mu kena ikut sunnah aku. Jadi alhamdulillah, di antara sunnah yang besar yang kita terlupa zaman kita hari ni, solat sunat dan salatul jamaah di masjid. Sebenarnya kalau kita tengok hari tu rasa kempen dah sekali, tapi nak kempen pula malam ni. Kau pada dengan projek mega yang malam ni? Pada dah. Pengurusi kata kena kempen juga sah lagi. Nah, baru puas hati mari jauh-jauh. Kita lah ni sebagai seorang beriman, kita yakin dengan janji Allah SWT. Nak ke tak saya syurga kita? Oh, tak usah tanya lah. Nah, kalau tengah tidur cuik, nak syurga? Nak. Dia tak tahu apa, tapi bunyi syurga tu pakai nak selalu. Benar tak? Soalan yang kedua, rasa ni boleh jawab lagi ni. Nak pergi berapa orang ke syurga? Berapa orang nak pergi? Nak pergi belakang? Anak bini menatu cucu. Pengurusi suruh tanya soal lagi. Masa mari masjid, mari berapa orang? Kau nak ke? Dia kata soalan yang ketiga ni sentak sikit. Kita ni kalaulah kita ada jemaah masjid kita tetap regular tiap hari 100 orang. Di rumah kita ada apa orang lagi? 5 orang ada rumah. Buat suruh kata seorang dia je. Orang tino pun tak ada. Orang tino ada rumah ada. Buat mari dah. Tak ada lah. Ni hak muda-muda lah. Hak muda-muda ni. Ada anak lagi di rumah. Tak. Kalau cukup sebuah kereta, seorang mari bawa 5 orang, sebuah kereta penuh, dah jadi 500 kan masjid kita ni.
Penuh ke tak penuh? Penuh kan? Rupanya hak tak penuh masjid ni bukan orang lain, kita sendiri pun tidak penuh masjid. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya kempen lah malam ni di atas nama masjid kita yang meriah sentiasa dengan majlis ilmu, dengan majlis sengaja pengajian ni. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, lagu mana kita nak masuk syurga sekeluarga, mana kita kempen, kita pergi masjid bawa belakang ada. Boleh? Kalau tak ada tak soraya tak ada tu. Orang pun tak tanya. Saya tak ada dah Ustaz, duduk sore di rumah. Tak ada agak. Nak bawa sore dia lah. Nak mana? Nak gendong siapa pula mari. Kau ada. Dia kata rumah saya ramai 10 orang. Apa kau 2 kali? Kau nak suruh masjid beli van pula pergi kau. Nah, baru ni ada sahabat kita pergi dakwah di Pulau Sibu nama. CEBU, bukan Sibu Sarawak. Sibu di Filipina. Masuk Islam ramai dah. Tapi waktu semaya kita kena bawa van. Waktu semaya lain tak ikan omong kau. Bawa van. Pergi kutik sore-sore awak mari masjid. Kalau tak pergi ambil tak mari. Adalah awak mari ramai tak mari. Kita kata tak kailah fok kita lebih pada orang di pulau sana. Nah, kita ni banyak pulau juga sini. Tapi pulau alik ni ya. Nah, maka para jemaah sekalian, mudah-mudahan insya-Allah bila kita belajar ilmu yang kita mari daripada Nabi, sahabat-sahabat ni bila dia boleh, dia tak akan tinggal. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia boleh apa? Boleh nak dia pergi minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi minta dengan Nabi nak hamba, nak pembantu rumah. Pembantu rumah. Lepas tu Nabi pun mari tengah malam. Moga Fatimah minta, Nabi mari. Dia kata anda Ali nak tidur masa Nabi mari sallallahu alaihi wasallam. Rumah dia kecil Dia kata ala a'walikuma khairan mimma sa'altuma. Nak ke tidak ayah dia beri kepada kamu hadiah lebih baik daripada khadam minta. Oi, siapa tak nak? Dia minta khadam sebab tangan dia kerah duduk main mesej apa ni kisah kandung. Lama kita lah ni tak ada nak kerah muka main dengan mesej belaka dah. Blender ada. Ni mazhab baru tu dalam PKP pun ni dia panggil mazhab termomik. Kena kau ke sini termomik? Kena. Kena ada. Oh hak ni lah kalau nak beri hadiah kau orang perempuan hak dia tak marah ni. Beli nama dapur ni termomik. Dia pandai belakang nak masuk gapo. Hak ni tak ada bekas tangan ni. Nah. Baik. Baik dia. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, aku ajar kepada kamu lebih baik daripada khadam bila nak tidur baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 34 kali. Khairul lakuma min khadim, lebih baik bagi daripada dua kamu daripada ayah anda bui khadam. Jadi Fatimah pun pakai tak minta dah khadam. Pasal itulah setengah ulama kata ini zikir Fatimah. Maknanya kalau nak tidur, suami baca, isteri baca. Isteri hok amal zikir ni insya-Allah dia tak keletih. Tak penat. Bila? Waktu tidur lah tak penatnya. Waktu dia kerja rumah tu penat juga. Duk main. Tu jangan dia. Insya-Allah. Tapi kenapa? Ramai muslimat kata jadi dia tu zikir. Kita ni kalau tak kapil lagi ni tak apa nak jadi. Kena koyak bagi ajaib gitu baru rasa oh betul sungguh dia. Nah. Orang pun tanya Sayyidina Ali. Ali kata apa? Tak pernah aku tinggal zikir ni semenjak aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bagi tahu. Ali. Wala lailatul sifin. Malam mau pergi Siffin dengan Muawiyah, mu baca tak? Ali kata wala lailatul malam hok pergi apa aku nak tidur sekejap aku baca. Kita ni tak ada pergi pakai keroh selalu lagu mana. Dia aku baca. Kena budak jangan tak budak. Jadi para jemaah sekalian, itulah kempen kita. Kata pasal itulah ana buat satu slogan tajuk dia kalau tu boleh tulis. Tajuk dia apa dia ni? Beramal dengan sunnah, hatinya tenang, pahalanya confirm. Apa dia maksud? Bila kita beramal dengan sunnah Nabi, hati kita tenang. Pasal apa hati tenang? Orang tanya, ambil mana ni? Ni riwayat Bukhari. Sedap kata tak? Ni ambil mana ni? Tak boleh royak. Tok ayah kata jangan royak. Saya dengan dia yang boleh zikir ni. Kalau jenis hak mai tak saya royak, tak saya bagi tahu sembunyi-sembunyi tu, hak bagi pelik dah tu. Hak Nabi ni tak ada orang takut nak beritahu pada orang sebab kita ada sandaran. Pahala kompor macam mana? Nabi bagi tahu. Tengok ni.
Siapa dia zikir lepas maya, subhanallah 3 kali, 3 Allah Akbar, 3 apa ni, apa ni, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Apa ni Nabi kita kata apa? Allah Taala akan hapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Rugi kita tak baca. Ini setengah tu dia marah kau. Dia kata tu email tak baca. Jangan salah kau kan. Ini amalan kita. Amalan kita buat. Imam baca ke imam tak baca bukan kerja kita, bukan kerja dia. Ya, itu hak dia. Hak kita baca. Jadi para jemaah sekalian, setakat itulah dulu. Mudah-mudahan nota yang kita ada ni tuan-tuan pegang, balik baca. Kalau boleh balik tazkirah pula kepala keluarga di rumah. Nah, boleh ke tazkirah? Kalau tak sisarah pun tak apa, panggil anak mu baca, ustaz suruh baca ni. Dia baca, kita pun ajak sikit. Mari kita pakat jaga belaka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keterangan apa yang saya sebut tadi ada sebahagian besarnya dalam kitab kita ni, nama dia Sunnahmu Amalanku. Jadi tajuk dia pun menarik, sunnah Nabi amalan kita. Kalau baca hak Nabi, ni ringkasan kepada kitab apa ni Azkar Nawawi ada belaka dalam ni. Mudahlah. Orang panggil senang lah ni. Nak baca mudah, kita kata alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.